Alternatif Jaringan Rakan Cakna Malaysia ataupun ringkasan dia AJRC. CM. AJRCM. Jadi mungkin kita nak tahu sikit lah apa makna sebenarnya latar belakang AJRCM ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar, terutama sekali kepada DJ bertugas kita hari ni, Kak Lin kita. Jadi menjawab kepada persoalan kita tadi, kita nak perkenal sikit lah. Nama hamba ni Faizul bin Yusuf ataupun lebih dikenali sebagai Abejo dan juga AJ, yang merupakan yang dipertua Alternatif Jaringan Rakan Cakna Malaysia. Jadi untuk makluman pendengar kita, AJRCM ni kita tubuhkan pada tahun 2006 lagi. Lama maknanya 18 tahun lah. Dan keahlian AJRCM ni dia meliputi seluruh Malaysia, tidak mengira hak umur. Tidak mengira hak umur, sekolah rendah, sekolah menengah, belia, remaja, warga emas, semua sekali. Dan untuk makluman pendengar kita juga lah, DJ kita pun merupakan VIP dalam AJRCM kita. Alhamdulillah. Tapi jadi fungsinya ada kedok tahu. Ada bagi penyiar lah. Jadi kalau kita nak tengok lebih jauh lagi, objektif kita untuk kita tubuhkan AJRCM ni untuk kita beri khidmat. Kita berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengira hak umur, bangsa dan juga agama dah. Dalam AJRCM ni kita ada 5 komponen bertepatan dengan nama dia tu AJRCM Alternatif Jaringan Rakan Cakna Malaysia. Jadi kita tu buat pula AJRCM komponen dia pula. Jadi A tu maknanya akademik. Akademik ni maksudnya kita untuk meningkatkan tahap akademik ahli, sama ada murid sekolah atau APT yang melalui program latihan pendidikan. Manakala J pula ialah jariah, iaitu penglibatan remaja dan belia serta komuniti dalam aktiviti bersama asnaf dan anak yatim. R pula riadah, melaksanakan program berbentuk rekreasi dan sukan. Kalau C pula ialah cakna, kita melaksanakan program kolaboratif dengan agensi-agensi kerajaan seperti program ini lah bersama AADK. Kita juga ada Bomba, PDRM dan sebagainya. Dan multimedia, kita melaksanakan aktiviti berbentuk informasi maklumat sejajar dengan dunia IT masa kini. Itu dia makna sebenarnya AJRCM. Ya, saya. Jadi ringkasan dia AJRCM lah. Khususnya untuk orang-orang muda, rakan-rakan belia kita lah ni. Jadi mungkin boleh kita kongsikan juga sebab AJRCM ni merupakan antara NGO yang terlibat secara langsung lah. Dan juga secara aktif dalam macam-macam projek kalau kita tengok kan. Jadi mungkin boleh kita terangkan dalam projek-projek apakah yang biasanya terlibat dalam bersama dengan AJRCM ni. Okey. Hari ni kita bercerita pasal AJRCM dan AADK. Untuk makluman pendengar kita, para pendengar adik kakak kita belakang lah. Kita pada tahun 2019 kita bersama AADK untuk untuk menjayakan satu projek. Dia panggil projek inisiatif bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial. Ini kolaborasi khas daripada AADK untuk AJRCM. 2019 dia sebelum PKP. Sebelum PKP masa tu. Maknanya kita telah pun berkolaborasi dengan AADK. Kita berkolaborasi dengan AADK dan juga kalau kita tengok secara aktif kita jayakan program ini. Walaupun dalam keadaan dia panggil bila masuk saja dia masuk COVID tu, kita masih lagi boleh buat. Masa tu tidak silap saya lah, kita guna satu dia panggil, kalau sekolah dia panggil PDPR. Jadi sebelum PDPR tu ada, kita dalam AJRCM ni kita guna WhatsApp masa tu. Jadi satu tim saya jaga 8 orang, kita buat 8 orang dalam satu sekali saya berbicara tu lah. Mengikut kumpulan dia masing-masing. Jadi kalau kita tengok Gabriel yang kita buat hari ni, antaranya ialah ni, pada tahun 2019 start daripada situlah AJRCM ni menjadi sebutan ramai. Jadi kita terima kasih banyak-banyak kepada AADK kerana telah menyalurkan geran serta memberi TOT yang bagi melaksanakan program tersebut, yang mana melangkumi 5 komponen yang diterangkan tadilah. Projek ni 2020 kita laksanakan, walaupun pada waktu tersebut seperti mana saya bagi tahu tadi lah, kita berdepan dengan kekangan pandemik COVID-19. Tapi kita bersama dengan anak-anak buah, dia maksudnya anak-anak buah kita ni daripada sekolah-sekolah yang berdekatan. Kita ambil budak-budak, pelajar-pelajar dari SMK Penambang, SMK Badang, Arak Badang dan juga daripada sekolah-sekolah yang sekitar itulah, untuk kita sama-sama menjayakan projek ni. Jadi dalam projek ni juga kita menggunakan pendekatan jeris dia panggil.
jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sahsiah. Okey. Rupanya AJRCM dengan AADK ni dia ada satu persamaan. Kalau dalam AJRC kita ada akademik, jariah, riadah, cakna multimedia. Dalam AADK kita ada jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sahsiah. Jadi kalau kita tengok dalam jasmani ni pula, kita adakan program macam silat. Kita ada buat masyarakat silat. Masa tu kita buat di Kampung Kemumin yang merupakan latihan silat. Kita buat latihan seni bela diri. Tapi hari ni silat itu daripada 2019 sampai ke hari ni kita teruskan lagi dengan dia panggil ahli-ahli kita yang terlibat secara langsung dalam rintis masa tu, program rintis masa tu. Boleh jadi tok guru dah. Ni. Dan kita kita aktif di 2 masjid, iaitu Masjid Sultan Ismail Petra Mukim Banggul dan Masjid Muhammad di Kota Baru. Jadi kedua-dua masjid ni banyak memberi komitmen kepada kita lah untuk meneruskan perjuangan sama ada dari segi penggunaan ruang masjid, logistik dan keuangan. Alhamdulillah setakat tu. Kalau dari segi emosi, kita mendekatkan anak-anak kita ni, mendekatkan jemaah-jemaah kita kepada program seperti menyantuni anak-anak yatim dan asnaf. Kalau rohani pula, kita melaksanakan program kolaboratif dengan agensi-agensi kerajaan seperti AADK, Bomba, PDRM dan sebagainya. Kalau di intelektual pula kita melaksanakan program, contohnya meningkatkan tahap akademik sama ada murid sekolah atau IPT melalui program latihan pendidikan. Di sahsiah pula kita meningkatkan kepribadian melalui aktiviti fizikal serta integrasi bersama komuniti. Dan jadi untuk makluman jugalah, alhamdulillah melalui projek rintis, AJRCM telah berjaya merangkul anugerah NGO terbaik Malaysia melalui kategori badan bukan kerajaan NGOs yang ditandatangani. CJ kita dia ditandatangani sendiri oleh YB Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin, Menteri Dalam Negeri pada sambutan Hari Dadah Kebangsaan tahun 2021. Jadi hari itu hamba tak boleh nak pergi lah. Dia tak boleh nak buat disebabkan kerana masih lagi dalam pandemik. Jadi kita terima secara online gitu je. Jadi terima kasih sekali lagi pada AADK lah kerana memberi kepercayaan kepada AJRCM. Alhamdulillah. Jadi kata peranan AADK ni memang amat besar lah, tu dah. Betul. Okey. Dalam berbalik kita kepada masalah penggunaan dadah dan juga pelancongan pelancongan sosial pada masa kini lah AJ. Puncanya dah kalau kita tengok dari pelbagai faktor dan mungkin boleh kita kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kita faktor risiko yang boleh membawa kepada masalah penyalahgunaan dadah, penglibatan anak-anak muda ke arah benda-benda yang tidak comel. Jadi mungkin daripada penglibatan penyalahgunaan dadah dan juga pelancongan sosial ni apa yang boleh kita kongsikan? Okey. Kalau kita tengok sepanjang saya kendalikan rintis lah selama bermula dari 2019 sehingga ke tamat program itu, sebanyak 75 slot kita bersama dengan remaja dan kita minta supaya remaja ni lebih mendekati kawan-kawan dia, sayang sobat dia. Kita nak tahu apa dia masalah yang berlaku sekarang ni. Banyak yang berlakunya kalau kita tengok perpecahan family, keluarga lah. Punca dari segi masalah keluarganya, lepas tu pengaruh kawannya, lepas tu dari segi keciciran sekolahnya, mangsa buli dan dia panggil keboleh dapatan sumber dadah dalam komuniti itu sendiri. Sebab banyak juga budak-budak kita ramai dia main acibadi tawa. Dia kata mu nak terah duk main lagu tu lah. Manakala kalau kita tengok dari segi faktor pelindungan pula seperti keluarga bahagia, kita tengok ikatan erat antara ahli keluarga kita. Dan ramai juga ahli kita ni yang berada dengan kita ni, dia satu masalah lagi, kadang-kadang orang salah faham, dia ingat kita jaga AJRCM ni jaga budak-budak yang bermasalah. Tapi kita tidak, kita jaga dia panggil yang berisiko. Maksudnya yang kawasan berisiko yang kita pergi tu budak-budak yang berisiko, takut benda tu masuk ke dia. Jadi alhamdulillah lah dari segi kita tengok budak-budak kita ni bijak memilih kawan. Bijak memilih kawan dan jaga dari segi kawalan keselamatan mereka. Dengan komuniti sendiri memang kemahlah. Contohnya. Mudah katanya kita pitah hawa. Cegah sebelum kena lah tu deh. Kita berkongsi mengenai yang kata penglibatan anak-anak muda kita dalam penyalahgunaan dadah, ataupun mungkin ada dia punya cara ataupun kaedah yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan daripada penyalahgunaan dadah di kalangan anak-anak muda kita. Baik, AJ, kita sambung sikit lagi lah.
Mungkin ramai di antara ibu bapa ni kalau dah anak mereka terlibat dengan penyalahgunaan dadah, mungkin malu tu yang paling utama. Jadi bila malu ni, malu inilah yang menyebabkan kita rasa macam segan untuk kita suarakan ataupun mudah kata kita kan susuk lah. Susuk. Tak sini orang tahu. Sedangkan kita ni tahu anak kita terlibat. Yes. Jadi mungkin AJ ni boleh komen lah terhadap masalah-masalah macam ni. Okey, pendekatan kita bagilah. Pendekatan ataupun kita panggil dia komen kita lah kalau misalnya ada masalah mengenai anak-anak kita yang terlibat dengan masalah ni. Saya syorkanlah kalau boleh ambil tindakan segera. Tidak perlu malulah dengan masalah kita ni. Kalau boleh kita boleh hubungi ke pihak AADK. Sebab benda-benda ni kadang-kadang dia panggil sebelum pada parah. Baik kita bertindak awal. Jangan tunggu sehingga parah lah baru nak buat aduan. Dia kadang-kadang benda ni dia bahaya. Sampai kadang-kadang boleh membahayakan keluarga juga. Betul. Masa sikit-sikit tu kita selalu dah minta tolong dengan pihak AADK, dan pihak AADK sentiasa bersiap sedia lah. Dia panggil tidak kata apa untuk kita nak kontrol balik anak-anak kita supaya nak kata balik asal tu, insya-Allah. Sebab kita tengok peramah dah. Kalau peringkat awal tu boleh balik asal kita balik asal. Kalau dah lama dia jadi balik awal. Jadi kita kena beringat kita lah. Betul-betul. Kita cuba untuk lahirkan seberapa ramai orang yang apa dia panggil ataupun ibu bapa yang terlibat dengan masalah-masalah gini. Dengan kata lainnya, saya selaku NGO lah. Supaya tidak menyembunyikan lah. Kita terus ke sana dan kita berhubung dengan pihak AADK sendiri. Tapi mungkin ada juga di antara ibu bapa dia tak tahu nak salurkan ke mana masalah ni. Okay. Saya rasa dia ada talian hotline AADK ataupun terus ke Puspen lah. Ke Puspen AADK kita kalau di Kota Baru ni kita ada di Pengkalan Cepa. Okey. Kalau nak lebih lengkap lagi dia punya ni, boleh hubungi AADK terdekat lah di kawasan-kawasan kita tu. InsyaAllah untuk kita cuba. Adalah cara yang akan dilakukan oleh pihak AADK lah ya. Sebab kita sebenarnya kita NGO setakat kita bersama dengan AADK ni kita rasa macam kita terpanggil lah. Muka kita sayang lah ke anak-anak kita. Betul. Ni. Daripada kena benda-benda lagu tu, kita cuba dekat. Dan setengah-setengah orang tu pula dia kata AJRC ni AADK tidak. AJRCM ni ada NGO. Kita pakat-pakat tolong. Pakat-pakat tolong apa yang patut. Supaya demo-demo ni boleh pulih dan kembali kepada masyarakat semula. Betul. Jadi orang kata apa? Macam yang AJ cakap tadi lah, bertindak awal. Yes, bertindak awal. Sebelum anak-anak kita lebih parah lah sebenarnya kan. Betul. Dan cabaran sebenarnya je bila dah orang kata apa, di sekeliling kita ni rasa macam masyarakat pun kalau dah tahu tu dia orang macam tak nak ambil tahu pula je. Jadi masyarakat pun kena sedar jugalah. Kena ambil peranan juga. Kena ambil peranan. Kita kadang-kadang kita kata kalau nak agak ke AADK saja dalam 200 orang nak jaga sebutir Kelantan ni rasa parah dia panggil. Parak dan parah. Kena pokok kita lah, terutama sekali NGO dan juga komuniti setempat. Kena ambil peranan jugalah. Okey. Baik, mungkin yang terakhirnya AJ, harapan AJ sendirilah kepada rakan-rakan belia kita supaya tidak terlibat dalam penyalahgunaan dadah, amalkan cara hidup sihat. Okey. Macam mana tu? Okey, setakat ni lah. Setakat ni kita tengok dari segi AJRCM sendiri pun kita banyak buat aktiviti-aktiviti untuk mendekatkan diri kita kepada remaja, kepada belia. Contohnya kalau kita tengok di AJRCM sendiri kita ada latihan silat. Kita banyak ni buat masalah ni, kita ada dengan bombonya, dengan AADK-nya. Cuma kita nak tekankan di sini untuk AJRCM bersama AADK dan juga komuniti setempat pada malam Khamis, malam Jumaat kita ada di Masjid Muhammadi, dan juga pada hari Jumaat malam Sabtu kita ada di Masjid Banggul. Kita buat program di situ. Kita kata kalau misalnya kita nak melahirkan remaja berdisiplin pun boleh. Kalau nak kata nak melahirkan remaja sehat pun boleh di situ. Dan kita suka kalau misalnya ada ramai yang bersama, contohnya di Masjid Banggul dan Masjid Muhammadi ni kita pakat-pakat pergi situ. Bukan untuk silat sajalah. Kita buka kepada kalau misalnya budak hak jenis minat basikal, kita buka kepada basikal. Hak jenis minat kepada permainan sukan skyrunner pun adalah. Berbagai-bagai bentuk sukan yang kita akan sediakan di masjid tu untuk kita cuba untuk menyelamatkan remaja-remaja kita ni. Dan juga satu lagi kita nasihatkan jugalah kepada pendengar kita.
nak kata bor tu takut kasar lah je. Kalau boleh kita pakat jagalah tepi kain. Kalau dulu kata betul. jangan kalau jaga orang dah. jangan jaga tepi kain orang, tapi lah ni kena jaga dah. Kena tukar dah. Kita tukar dah lah. Kita pakat jaga tepi kain orang sebab kita bimbang takut kita tak jaga lah sekali pas dalam rumah kita. pas dalam rumah kita dia masuk. Dia. Jadi sebab kita nak, kalau boleh lah kita nak sangat-sangat supaya kita komuniti-komuniti kita ni bekerjasama dengan AADK dan PDRM untuk mengatasi masalah ni. Ya, dan kalau kita tengok kepada aktiviti-aktiviti AJRC ni mungkin menarik minat juga rakan-rakan belia kita untuk menyertai AJ. Ya. Jadi macam mana caranya tu? Caranya dalam AJRC ni kita cuba, boleh tengok dalam page kita deh, Alternatif Jaringan Rakan Cakna Malaysia, ataupun kita boleh berhubung dengan saya sendirilah selaku pengasas kita 0102448700 ataupun kepada semua pendengar-pendengar kita yang bersama dengan kita di Kelantan FM ni untuk segmen kita JRCM dan AADK ni, boleh isi kita punya form supporter kita di myajrc.com. Itu dia boleh dapatkan maklumatnya dekat situ. Dan kalau AADK dia ada sukarelawan tak? AADK kita ada. Dia panggil Squad AADK. Squad AADK. Ni adalah sukarelawan daripada AADK lah. Maknanya AJRCM pun dalam squad AADK AJRCM juga. Baik. Jadi itu adalah kata gabungan yang terbaik lah, khususnya untuk kita membendung rakan-rakan remaja kita supaya tidak terlibat dengan penyalahgunaan data. Dan juga apa-apa maklumat boleh tengok di website AADK dan juga AJRC sendiri. Kalau nak jadi ahli pun boleh, nak jadi sukarelawan pun boleh. Baik, terima kasih banyak AJ. Sama-sama. Masa yang singkat boleh kita kongsikan bersama untuk pagi ni. InsyaAllah ada masa peluang kita akan datang lagi lah. Jumpa lagi lah mata. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.